Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hari ni kita akan bahaskan tentang solat dua hari raya lah. Jadi tanpa melengahkan masa, solat dua hari raya Aidilfitri ataupun Aidil Adha, dua solat hari raya ni disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Hukumnya sunat muakkadah lah. Setengah pendapat ulama mengatakan wajib. Tetapi yang jumhurnya mengatakan sunat muakkadah. Yang mana diperintahkan kepada kita semua, lelaki ataupun perempuan, mengerjakan solat hari raya. Jadi diringkaskan ginilah. Yang mula-mula disunatkan kepada kita semua sekali mandi, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang terbaik. Dari Ja'far bin Muhammad, daripada ayah dia, daripada datuknya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbisu burda hidratin fi kulli 'id. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia selalu pakai satu jenis selendang. Satu selendang, satu selimut kain lah, yang buatan Yaman yang cantik, pada setiap kali Eid, setiap kali hari raya, setiap kali perayaan. Dari Al-Hasan Asy-Syibti katanya, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil aidain an nalbasa ajwada ma najidu wa an natatayyaba bi ajwadi ma najidu wa an nudhi bi athmani ma najidu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami agar pada dua hari raya memakai pakaian yang terbaik, memakai wangi-wangian yang terharum, dan berkorban dengan haiwan yang berkualiti tinggi, itu pada hari Aidil Adha, iaitu yang hari Aidil Adha. Kedua-dua hadis ini kira-kiranya hadis yang boleh dibuat hujah lah. Hadis tu kira-kira kuat lah juga untuk dibuat hujah, bahawasanya dengan memakai pakaian yang baru untuk hari raya. Mana pergi solat hari raya dengan memakai pakaian yang cantik. Ibn Qayyim berkata, Rasulullah SAW memakai pakaian yang terbaik pada dua hari raya, dan beliau mempunyai sepasang pakaian yang khusus yang digunakan untuk solat dua hari raya dan solat Jumaat. Maka itu juga seperti mana yang disebut oleh Ibn Qayyim. Pada hari raya ini diringkaskan terus, di pagi raya disunatkan kepada kita lewatkan solat hari raya. Hari raya Aidilfitri lah dilewatkan. Berbeza dengan Aidil Adha, kita segerakan. Dan Aidilfitri, mana hari raya puasa, kita disunatkan supaya memakan dahulu sebelum daripada keluar. Dalam hadis ada beritahu, riwayat Bukhari dan juga Ahmad, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat wa ya'kuluhunna witrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan keluar pada hari Aidilfitri, keluar untuk pergi solat hari raya, sehinggalah dia akan makan dulu beberapa tamar. Dia akan makan dulu beberapa buah tamar, buah kurma, dan dia makan dengan bilangan yang ganjil. Nabi SAW suka makan kurma dengan bilangan yang ganjil. Dalam riwayat lain pula ada beritahu, riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad berkata, kerana Nabi SAW la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula. Nabi SAW tak akan keluar untuk pergi solat hari raya Aidilfitri, sehinggalah Nabi SAW makan dulu. Wala ya'kulu yaumal adha, dan Nabi SAW tidak makan pada hari Aidil Adha, hari raya korban, tidak. Hatta yarji'a, sehinggalah dia pulang daripada
pergi solat hari raya, barulah dia makan. Ketika solat hari raya Aidil Adha. Berbeza dengan solat hari raya Aidil Fitri, Nabi SAW makan dahulu. Maka daripada hadis ini nak beritahu, sunnahnya kita makan dahulu. Maka sesuailah Aidil Fitri. Fitri itu juga dengan mana makan. Maka kita nak keluar, nak solat apa semua sekalipun, pastikan kita makan dulu. Makan tu dapat pahala. Ini kelebihan lah kan. Kita hari raya ni kita makan pun dapat pahala kan. Ibnu Qudamah, salah seorang ulama di kalangan ulama-ulama tabi'in, dia berkata sini, dalam masalah sunatnya mendahului makan pada hari raya Aidil Fitri sebelum pergi ke tempat solat, kami tidak mengetahui adanya perselisihan di kalangan pendapat ulama-ulama terdahulu. Tidak ada. Maka sini nak beritahu, hukum yang kuat adalah kita makan dahulu sebelum solat hari raya. Itu pendapat yang kuat. Dan untuk solat hari raya, dalam hadis juga ada menyebut dalam riwayat Bukhari dan sebagainya, ada beritahu, amarna an nukhrija al-awatiqa wal huyyadha fil 'aidain yashhadna al-khair wa da'wat al-muslimin wa ya'tazil al-huyyad al-musalla. Kami diperintahkan untuk menyuruh keluar semua gadis dan perempuan yang berhaid pada kedua hari raya, agar mereka dapat menyaksikan kebaikan hari tersebut dan berdoa, dapat juga berdoa dengan kaum muslimin. Tetapi perempuan yang berhaid disarankan supaya menjauhi tempat solat. Itu saja. Mana bila solat dia menjauh. Bila solat dia menjauh. Maka biasanya kita ambil sini pendapat yang kuat, iaitu pendapat yang kuat adalah solat dahulu kemudian baru khutbah. Maka masa solat itu, mana perempuan yang haid, mereka itu duduk menjauh lah. Kalau perempuan-perempuan yang haid, dia duduk berjauhan daripada tempat solat. Kemudian orang yang selepas daripada selesai solat apa semua sekali, barulah mereka itu berkumpul bersama perempuan yang berhaid dan juga yang selain pada yang berhaid. Daripada riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukhriju nisa'ahu wa banatahu fil 'aidain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguhnya dia selalu membawa keluarnya isteri-isteri dia dan anak-anak perempuan dia pada kedua hari raya. Maka ini nak beritahunya sunnahnya keluar semua sekali untuk hadir pada solat hari raya, majlis hari raya ini. Cuma yang berhaid tidak solat, tidak solat bersama, cuma mereka itu akan hadir ikutnya mendengar khutbah hari raya. Kemudian nak diringkaskan lagi, waktu untuk kita solat hari raya adalah waktu pagi. Waktu pagi cuma seeloknya dilewatkan sedikit daripada biasa. Mana waktu pagi ini, kalau dalam riwayat ada beritahu, riwayat yang di sini ada beritahu kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli binal al-fitra wasyamsu ala qidi rumhain wal adha ala qidi rumh. Nabi SAW dia solat dengan kami Aidil Fitri, masa itu matahari lebih kurang 2 galah. Ukuran dia 2 galah. Mana 2 galah ni ukuran lebih kurang dua orang manusia. Ya. Manakala Aidil Adha, Nabi SAW solat ketika matahari duduk kedudukan satu mengunjung, satu tinggi ginilah, satu galah. Asy-Syaukani memberitahu tentang hadis ini. Dia kata, dia syarah kepada hadis ini, dia beritahu hadis ini adalah hadis yang terbaik lah
Sebab hadis tak banyak tentang ini, maka hadis ni antara hadis yang terbaik yang bincang pasal waktu untuk melakukan solat hari raya. Dan walaupun begitu, ada sedikitlah permasalahan dari segi sanadnya, tetapi di kalangan ulama-ulama semua sekali, semua bersepakat inilah waktu-waktu yang untuk kita melakukan solat 2 hari raya. Kemudian kena ingat, solat 2 hari raya tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Jangan pula ada yang azan dan ada yang iqamah. Tidak ada azan, tidak ada iqamah. Ini seperti mana riwayat Bukhari dan juga Muslim. Lam yakun yu'adzanu yaumal fitri wala yaumal adha. Tidak diazankan pada hari Aidil Fitri dan hari Aidil Adha. Maksudnya untuk solat hari raya itulah tidak ada azan. Azan subuh, azan zuhur, apa semua sekali ada. Cuma yang tidak ada adalah azan untuk melakukan solat hari raya. Dan termasuk juga dipanggil azan di sini adalah iqamah. Iqamah juga tidak ada. Dalam riwayat Muslim pula ada beritahu, akhbarani Jabir alla adana li salati yaumil fitri. Hina yakhrujul imam wala ba'da ma yakhruju wala iqamah wala nida wala syai'a la nida'a yauma idzin wala iqamah. Ini lebih kuat lagi riwayat Muslim. Aku diberitahu oleh Jabir bahawa pada solat Aidil Fitri tidak dikumandangkan azan sama ada sebelum ataupun sesudah imam keluar, dan tidak pula iqamah, dan tidak ada seruan-seruan yang lain, tak ada. Seruan-seruan yang lain pun tidak ada. Pastinya pada hari itu tidak ada panggilan apa-apa pun, apatah laginya iqamah. Maka tidak ada yang dibaca sebarang iqamah apa semua, tidak ada. Azan pun tidak ada, iqamah pun tidak ada. Dalam riwayat satu lagi ada beritahu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sallal Aid bi ghairi adzan wala iqamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam solat Aid, solat hari raya tanpa azan dan tanpa iqamah. Wa kana yakhutubu khutbatain qa'iman yafsilu bainahuma bi jalsah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah 2 kali khutbah, dia memisahkan di antara keduanya dengan satu duduk. Cuma ini riwayat daripada Al-Bazzar sini ada sedikit dhaif. Ini ada sedikit dhaif, cuma yang kuatnya lafaz yang mula-mula saja, iaitu tanpa azan, tanpa iqamah. Khutbah dua kali khutbah untuk hari raya itu situ sanad dia lemah. Sebab yang sanad kuat adalah khutbah hari raya adalah satu khutbah saja tanpa ada duduk-duduk. Tetapi di kalangan ulama memilih ada juga yang memilih 2 khutbah seperti mana hari Jumaat, tetapi sebahagian lagi ulama hadis berpendapat kata hanya satu khutbah sahaja. Mana satu khutbah saja dibaca setak semua sekali. Tak ada beza apa. 2 khutbah, 1 khutbah sebenarnya tak ada perbezaan apa, cuma beza dia ada duduk je. Tu je. Perbezaan di duduk saja. Maka jangan rasa macam janggal, rasa macam pelik lah kalau buat satu khutbah. Kerana satu khutbah dengan 2 khutbah tu lebih kurang sama. Lebih kurang sama saja. Lepas tu, pada hari raya ni, pada hari raya, pada malam hari lah, pada malam hari, contohnya maghrib dah nampak dah anak bulan. Bila dah nampak dah anak bulan, kita disyariatkan supaya bertakbir. Walitukabbiru ala ma hadakum, seperti mana dalam ayat Quran ada beritahu, supaya kamu semua dapat takbir. Itu kita takbirnya. Tak kira selepas solat ataupun sebelum solat ataupun ketika masa mana-mana saja kita takbir. Lafaz takbir sini hukum dia luas. Kita boleh je nak takbir apa-apa. Contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita banyakkan Allahu Akbar pun tidak mengapa. Kita takbir banyakkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak mengapa. Ataupun kita baca seperti mana yang di tempat kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sama ada Allahu Akbar tu ada 5 kali bacaan ataupun 4 kali bacaan. Tetapi disudahkan walillahil hamd. Kena adanya bentuk mentahmid, kan? Kena adanya mentahmid
menyebut Alhamdulillah lah maksudnya. Tetapi dalam perkara ini, ulama-ulama di kalangan sahabat dulu, dia baca je takbir macam ni. Banyak lafaz-lafaz yang tertentu. Tidak seperti mana, tidak semestinya sama dengan yang kita dah baca sekarang ni. Tapi dalam perkara ini, ulama-ulama semua sekali bersepakat tidak mengapa kita membaca takbir macam mana sekalipun, asalkan lafaz-lafaz dia itu bentuk membesarkan Allah Ta'ala, ataupun adanya perkataan mentauhidkan Allah Ta'ala di situlah, tidak mengapa. Cuma untuk Aidilfitri kita betul-betul yang sebelum solat, yang sebelum solat itu dia panggil apa ni, takbir muqayyad. Itu istilah lah dalam ulama fiqh, dia panggil takbir mutlak atau takbir muqayyad. Cuma yang Aidilfitri pendapat yang kuat adalah hanya adanya takbir muqayyad pada pagi hari raya sahaja, iaitu sebelum daripada solat hari raya yang ada takbir ramai-ramai. Itu je. Yang lain hanya takbir seorang-seorang ataupun takbir berjemaah pun tidak semestinya selepas daripada solat. Takbir muqayyad ni mana sebelum ataupun selepas daripada solat. Itu dia panggil takbir muqayyad. Jadi untuk Aidilfitri diutamakan hanya sebelum daripada takbiratul ihram, takbir untuk solat hari raya. Sebelum daripada takbir untuk solat hari raya tu, takbir Allahu Akbar nak solat itu, maka sebelum itu ada disyariatkan kepada kita untuk bertakbir raya lah, kalau orang Melayu kita panggil takbir raya. Tapi kalau selepas daripada solat Aidilfitri, maka selepas itu sudah tidak ada lagi takbir raya. Tidak ada dah lagi takbir raya. Berbeza dengan Aidil Adha, maka Aidil Adha itu adanya takbir raya. Ada lagi takbir raya sehingga ke 13 Zulhijjah. Kan? 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, selama 4 hari. Berbeza dengan Aidilfitri, hanya sebelum daripada solat hari raya saja adanya takbir raya. Maka takbir itu masuk je maghrib, kita boleh takbir je masa-masa mana, tak kira lah. Kita berdiri, kita duduk dengan ramai-ramai ataupun kita duduk seorang. Disyariatkan kepada kita untuk bertakbir. Takbir kuat-kuat ataupun perlahan-perlahan apa semua pun tidak ada masalah. Dan lafaz-lafaz yang kita nak sebut tu, seeloknya biar adanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Paling kurang ada yang ini sudah mencukupi dah, kerana ini juga sudah adanya daripada asar-asar di kalangan sahabat. Sama ada 4 takbir ataupun 5 takbir. Tapi saya dalam masalah ni pun tak ada masalah, kita tak dapat pilih yang mana satu. Yang 4 pun boleh, yang 5 pun boleh, semua itu adanya daripada asar-asar sahabat yang mana sahabat baca benda tu. Maka dibanyakkan takbir lah. Okey, untuk solat hari raya. Maka sini sampai kepada cara untuk solat hari raya. Okey. Solat hari raya, niat solat hari raya itu yang penting sekali. Biasanya pembahasan adalah untuk niat solat hari raya. Niat solat hari raya ni biasa je, iaitu kita niat dia dalam hati kita bahwasanya kita nak solat apa, nak solat hari raya, maka solat hari raya itu saja. Kan? Mana niat itu tidak dilafazkan, niat itu hanya di dalam hati. Maka apa yang kita ada niatkan, apa yang kita nak buat sekarang ni, dah biasa kita dah tahu dah, kita pagi-pagi nak solat gitu tu biasa solat Aidilfitri lah, mana ya? Solat hari raya. Takkanlah kita nak solat duha pula kot, kan? Jangan bertukar dengan duha pula. Maka memang kita nak solat Aidilfitri dah. Maka tak perlu keliru dalam masalah niat itu. Kemudian takbir. Takbir, mari kita tengok hadis, kan? Dalam hadis riwayat Ahmad dan juga Ibnu Majah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara fi Eid 12 takbiratan, 7 fil ula wa 5 fil akhirah wa lam yusalli qablaha wala ba'daha. Nabi SAW dia takbir pada hari raya 12 takbir. 7 takbir pada yang rakaat pertama, 5 takbir pada rakaat yang kedua.
Maknanya, masa takbiratul ihram mula-mula, yang tu tak kira. Allahu Akbar. Okay. Kemudian kita pun takbir. Tak kira kita angkat ke tak angkat. Pembahasan tentang angkat pun pembahasan yang panjang juga kerana adanya hadis tu dhaif. Tetapi kita ambil pendapat yang mengatakan angkat tangan. Takbir dengan angkat tangan. Jadi Allahu Akbar, yang takbiratul ihram itu tidak dikira satu. Kita kira selepas pada tu Allahu Akbar sampai 7 kali. Sampai 7 kali. Antara takbir itu tidak ada bacaan apa-apa. Antara takbir itu tak ada bacaan apa-apa. Sebab riwayat yang sahih tidak ada bacaan apa-apa. Tidak ada sebut subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu tidak ada. Walaupun pendapat ada yang mengatakan adalah bacaan itu, iaitu bacaan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Cuma sanad tentang hadis itu tidak kuat. Hadis-hadis semua yang nak baca apa antara takbir itu tidak kuat. Maka yang penting yang kita kena ingat adalah takbir saja 7 kali. Rakaat kedua takbir 5 kali yang selepas daripada takbir naqal. Mana kita bangun daripada sujud, Allahu Akbar, yang tu tak kira. Yang tu tak kira. Kita takbir 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak kira nak angkat tangan, tak nak angkat tangan pun tidak ada masalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita baca 5 kali. Pendapat Abu Hanifah dan juga pendapat Imam Malik berpendapat kata hanya dibaca saja 5 kali, 7 kali dan 5 kali tanpa diangkat. Cuma pendapat Ahmad dan juga pendapatnya Imam Syafi'i berpendapat kata diangkat. Angkat dan tidak angkat pun itu tidak menjadi satu masalah besarlah dalam perkara ini. Tidak menjadi kita tu sah ke tak sah ke takbir kita, tidak ada. Jadi takbir itu hanya disebutkan lafaz takbir saja. Dan lafaz takbir ini pendapat jumhur ulama mengatakan ia adalah sunat. Tidak kata wajib. Siapa nak solat hari raya mesti wajib baca takbir 7 kali dan 5 kali. Kalau nanti lepas pada ni ada di kalangan puan-puan awak semua sekali ni yang tak ingat ke, tak ingat bilangan ke, ataupun tak ingat nak takbir, dah setahun sekali, setahun 2 kali kita nak solat hari raya, kadang-kadang mungkin tak ingat. Kalau tak ingat pun tidak ada masalah, tak perlu sujud sahwi apa semua sekali, tak perlu. Hanya solat macam biasa saja, tidak mengapa. Sebab bukan syarat sahnya solat hari raya itu mesti kena ada takbir. Takbir itu pendapat jumhur ulama mengatakan ia adalah sunat saja. Tidak menyebut takbir 7 kali, 5 kali, itu tidak menyebabkan batal ataupun tidak sahnya solat hari raya. Kena ingatlah iaitu. Dalam riwayat Abu Daud dan juga Darqutni, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-takbir fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil akhirah wal qira'ah ba'dahuma kiltaihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata takbir pada Aidil Fitri 7. Pada 7 kali takbir pada rakaat pertama, rakaat kedua 5 kali takbir dan bacaan selepas daripada takbir itu. Mana kita nak baca Fatihah untuk rakaat yang pertama, Fatihah yang rakaat kedua dibaca selepas daripada takbir. Itulah yang jelasnya. Kemudian hadis yang pertama tadi saya ada baca, cuma saya tak ulas lah. Cuma yang itu dah diberitahu walam yusalli qablaha wala ba'daha. Ini kita kena pastikan. Sebelum daripada solat hari raya tidak disolatkan apa-apa 2 rakaat ke sebelum pada dia, ataupun selepas itu kita tak solat 2 rakaat. Tidak disolatkan apa-apa. Bahkan di kalangan pendapat ulama yang kuat, tak kira sama ada tahiyatul masjid ke solat sunat wuduk ke, tidak ada sebarang solat. Kita pergi situ tunggu imam takbir, kemudian kita solat, selepas solat khutbah habis. Gitu saja. Tanpa adanya solat sebelumnya, tanpa ada solat selepasnya. Tidak ada solat-solat yang lain-lain tu tidak ada. Jadi solat hari raya ni kita itu saja kita buat. Ada pembincangan yang selepas pada tu, yang selepas daripada solat tu ada lagi solat. Tapi kalau saya nak bincang nak sentuh situ, jadi mungkin panjang sikit lah.
Memang ada tetapi bukan dibuat di situ, buat di tempat lain. Kalau nak buat juga boleh, kita tak buat di majlis itu, kita buat ketika sudah selesai dan semua sekali kita buat di rumah. Contohnya kalau kita solat di masjid, solat hari raya, masa di tempat di masjid tu kita tak solat sebelum dan selepas kita tak solat, tapi kita solat balik rumah, kita solat 2 rakaat. Itu tak mengapa, sebab solat rumah tak ada kaitan dah dengan yang di tempat itu. Cuma sekarang ni kalau zaman PKP ni, kalau siapa-siapa yang solat di masjid, memanglah. Tapi kalau solat di rumah dah, maka situ jadi kira-kiranya tidak ada solat sebarang solat lah. Sebelumnya tak ada dan selepasnya tidak ada sebarang solat. Itu sajalah. Mana solat yang pentingnya sebelum dan selepasnya tidak ada, yang penting adalah solat hari raya itu. Kerana solat hari raya itu, kena ingat, Nabi SAW tak pernah tinggal. Walaupun di kalangan ulama mengatakan sunat muakkadah, tapi kena ingat, Nabi SAW tak pernah tinggal. Dan satu lagi, Nabi SAW perintahkan semua sekali orang ahli keluarga dalam rumah, seisi keluarga, semua pergi. Budak-budak kecil, budak-budak besar ke apa semua sekali, semua pergi ke tempat solat. Jadi nak isyaratkan untuk solat hari raya ni tak sama dengan solat Jumaat. Sebab solat Jumaat, solat Jumaat ada juga perkhususan kan. Mana perempuan tak ada, hanya lelaki saja kan. Mana yang mana diutamakan yang orang-orang yang tidak ada uzur. Tapi manakala untuk solat hari raya ni, orang-orang yang uzur dari segi haid apa semua sekali tu disuruh juga untuk pergi. Kecuali orang yang betul-betul memang uzur yang jenis sakit saja. Dia tak solat itu tidak mengapalah kerana dia ada uzur sakit. Dan untuk solat hari raya ni semua sekali kena solat. Budak-budak kecil ke, budak besar ke, semua sekali kena solat, kecuali perempuan-perempuan yang haid saja tidak solat. Itu saja dibenarkan untuk tidak solat, bahkan haramnya untuk mereka ni solat. Kemudian selepas pada tu, siapa-siapa yang tertinggal solat hari raya. Okey. Solat hari raya ni kita tertinggal. Tak sempat nak solat dengan imam. Walaupun di rumah dah. Lewat mandi ke apa ke kan. Jadi tak buat. Kan? Tak sempat buat. Kan? Jadi tak sempat buat, masih lagi dibenarkan untuk dia buat. Boleh lagi dia buat. Mana tidak semestinya dia habis solat itu maka dia tak boleh solat dah. Dia boleh je untuk dia solat. Kemudian selepas daripada solat hari raya barulah khutbah. Kena ingat itu yang paling penting yang kena ingat. Mana solat hari raya 7 kali takbir, 5 kali takbir rakaat kedua, rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Kan? Kemudian selesai solat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kan? Maka kita pun terus bangun, imam terus bangun, khutbah. Khutbah tu tak semestinya awak kena ada tongkat, khutbah tu tak semestinya awak kena ada apa-apa sajalah benda-benda yang kita nak bertongkat tu. Tak perlu, tak semestinya, tidak syarat tongkat. Tongkat tu bukan syarat khutbah. Khutbah tak semestinya kena ada tongkat. Tongkat itu orang-orang yang perlu saja bolehlah. Tongkat, kalau tidak, tanpa tongkat apa-apa pun tidak mengapa. Dan untuk khutbah tu kena ingat. Untuk khutbah hari raya, jangan terlampau panjang. Jangan terlampau pendek bagus. Khutbah yang paling pendek itu bagus. Sebab kita nak beritahu banyak perkara sekalipun, bukan semua orang masuk pun. Paling kurang, kita ada sentuhnya satu perkara, benda-benda yang penting. Jadi benda yang penting adalah untuk isi khutbah tu kena ingat, isi khutbah kena adanya sebut Alhamdulillah. Itu penting. Yang paling penting kita sebut masa khutbah hari raya tu, mesti kena ada sebut Alhamdulillah pun tak apa. Dan kena ada selawat Nabi. Kena ada selawat Nabi. Dan kita kena baca ayat Quran. Satu potong ayat pun dah cukup. Tak terjemah pun tak apa. Hadis kalau kita tak baca pun tak apa. Kalau kita baca hadis itu tambahan. Dan dalam khutbah kita mesti kena ada doa-doa. Doa tu kena ada. Doa untuk kita,
doa untuk ramai-ramai, untuk kaum muslimin muslimat, kena adalah yang doa itu, doa kebaikan untuk orang ramai. Doa kebaikan untuk orang ramai itu diringkas pun boleh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Baca yang ni pun dah cukup. Baca yang ni pun dah mencukupi untuk seluruh umat Islam. Yang hidup, yang mati dulu pun termasuk sekali. Yang hidup sekarang dan yang telah lama dulu mati pun termasuk juga dengan dalam doa itu. Ataupun doa ikut dalam bahasa Melayu pun tidak mengapa. Untuk khutbah tidak mengapa. Dan kena ingat ada selawat lah. Ada selawat, doa untuk Nabi, doa untuk kita dan kaum muslimin semua. Dan bila kita buat semua sekali itu, maka dah cukup khutbah tu dipanggil khutbah. Tapi kalau untuk memudahkan lagi, boleh je Google pilih khutbah-khutbah negeri mana-mana lah. Tapi ingatlah, walaupun khutbah-khutbah tu khutbah negeri mana pun, kena pastikanlah tidak terlampau panjang, tidak terlampau pendek. Ada setengah-setengah saya tengok khutbah tu terlampau panjang. Kalau khutbah yang panjang itu tidak bagus. Khutbah ni dipendekkan je. Dalam 15 minit dah cukup dah. 15 minit lebih kurang. Lama-lama pun 20 minit. 20 minit pun lama. Mana sekadar sekejap saja. Dan khutbah ni kena ingat. Khutbah ni siapa-siapa yang tak dengar khutbah pun tidak jadi salah dah. Mana dia sudah menunaikan kewajipan dia. Kalau pendapat yang mengatakan wajib solat hari raya, dah dia sudah menunaikan kewajipan solat hari raya. Sebab solat hari raya dan khutbah itu berasingan. Dia tak sama dengan solat Jumaat, dengan khutbah tu disekalikan. Disekalikan. Mana khutbah Jumaat dengan solat Jumaat. Manakala solat hari raya tidak disekalikan. Sebab itulah khutbah hari raya dibaca selepas solat. Mana bila selepas solat, boleh je balik ke apa ke, tak ada masalah. Kalau nak buat apa-apa pun selepas pada pun, tidak ada masalah. Tapi yang terbaik adalah, yang sunnahnya, selepas daripada solat, kita dengar dulu khutbah. Sebab tu dalam riwayat Nasa'i, Abu Daud dan juga Ibnu Majah ada beritahu, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Aid. Aku hadir bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat Aid. Falamma qada solat, tak kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selesainya solat dia, qala, dia berkata, inna nakhtubu, sungguhnya kami berkhutbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kami akan membacakan khutbah, menyampaikan khutbah. Faman ahabba, barang siapa yang ingin ayyajlisa, ingin duduk lil khutbah, untuk khutbah ini, falyajlis, maka duduklah. Waman ahabba, dan siapa suka ayyadhhaba, nak pergi, falyadhhab, maka boleh pergilah. Maka ini ada yang disebut oleh Nabi SAW. Seperti mana dalam riwayat yang saya dah beritahu tadilah. Kemudian dalam khutbah tu untuk hari raya ni seeloknya juga banyakkan takbir. Dibanyakkan takbir. Dalam riwayat sini dan riwayat daripada Ibnu Majah. Riwayat daripada Ibnu Majah ada beritahu annahu kana yukabbiru baina adha'afil khutbah wa yuqtiru takbir fi khutbatil aidain. Beliau, iaitu Nabi SAW, bertakbir di celah-celah khutbah dan memperbanyakkan takbir ketika dalam khutbah hari raya. Khutbah hari raya. Mana diselang-selinya dengan khutbah. Cuma hadis ini dhaif dari segi kalau dimulakan dengan takbir dulu. Takbir raya kena permulaan khutbah jangan dimulakan dengan Allahu Akbar. Kena ingat yang itu. Itu saja. Kadang-kadang kalau awak mungkin download khutbah-khutbah yang ada dalam internet, kadang-kadang saya perhatikan ada juga khutbah-khutbah itu yang silap, dia guna takbir dahulu. Guna takbir dulu. Kalau takbir dulu boleh je copy je, download. Tapi bila kita baca alhamdulillah dulu, jangan takbir dulu. Jangan takbir dulu. Pendapat yang kuat adalah baca alhamdulillah dulu. Ini seperti sesuai dengan lafaz hadis ada beritahu, kullu amrin tibalin la yubda fihi bilhamdillah fahuwa ajtab.
setiap perkara yang penting tidak dimulai dengan bacaan Alhamdulillah, maka ia terputus. Ia adalah cacat. Maka jangan kita cacatkan khutbah kita dengan sebut Allahu Akbar dahulu, kita sebut Alhamdulillah dulu. Permulaan khutbah mesti kita kena mulakan Alhamdulillah, tetapi selepas pada itu tidak mengapa kita nak sertakan Allahu Akbar banyak kali pun tidak mengapa. Buat biasa dalam khutbah, kalau dalam khutbah-khutbah yang kita download tu biasa ada juga yang dia beritahu sampai 11 takbir, ada yang sampai 9 takbir, khutbah kedua tu 7 kali takbir. Tetapi kena ingat, takbir itu dibacakan selepas daripada Alhamdulillah. Dan selepas pada Alhamdulillah nak baca apa pun tidak mengapa, tapi seeloknya seperti mana lafaz yang Nabi ajar lah kan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati baca doa-doa khutbah inilah kan. Kita baca doa-doa khutbah ini, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Seumpama yang itu yang kita baca. Ataupun diringkaskan dengan Alhamdulillah sudah mencukupi. Tetapi jangan dimulakan dengan takbir. Yang dimulakan dengan takbir ni solat. Kita solat, kita mulakan dengan takbir. Dia Islam ni, syariat Allah Ta'ala ni ada yang dimulakan dengan A'udzubillah Bismillah. Ya, ada dimulakan dengan Alhamdulillah. Ada dimulakan dengan Allahu Akbar. Jadi yang mana satu kita kena tahulah. Yang ini kita mulakan dengan Bismillah. Yang ini kita nak mulakan dengan A'udzubillah Bismillah. Kan? Macam baca Quran, kita baca A'udzubillah Bismillah, ataupun kita ringkaskan dengan Bismillah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim dahulu kan. Ada juga dimulakan dengan takbir. Kita baca takbir Allahu Akbar. Kan? Contohnya solat. Solat kita mulakan dengan takbir. Kita tak boleh mulakan solat dengan Alhamdulillah. Itu salah kan. Kita kena mulakan solat kita dengan Allahu Akbar. Begitu juga untuk khutbah. Khutbah kita mulakan bukan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu solat. Untuk khutbah kita mulakan dengan Alhamdulillah. Kemudian siapa-siapa yang tak sempat solat, boleh je dia qada. Contohnya hari ni dia keliru. Dia tak tahu. Hari ni raya, dia tak tahu. Maka dia tak solat hari raya. Macam mana nak buat? Contoh dia internet pun tak ada ke apa ke, dia pun berita pun tak tahu. Hari ni dia puasa. Hari ni dia puasa. Sepatutnya raya ni, hari ni. Tapi dia ni puasa. Macam mana nak buat? Maka dia kena qada. Bolehlah dia tu qada solat hari raya itu pada esok hari. Tetapi dia tak boleh makan dah. Maka bila dia terus kena makan dah, kena buka puasa dah. Mana dia tak boleh puasa lah. Contohnya pukul 12 baru dia tahu sekarang ni hari raya, hari ni hari raya. Baru dia tahu. Boleh jadilah ada setengah-setengah orang gitu macam orang-orang musafir ke apa kan. Maka dia baru tahu hari ni hari raya kan. Pukul 12 maka dia pun makan. Maka nak solat tak sempat dah. Maka dia kena solat esok kan. Ini seperti mana dalam hadis ada beritahu, saya ambil terjemahan saja. Iaitu ada saudaraku daripada kalangan Ansar yang termasuk sahabat Rasulullah SAW menceritakan kepada aku pada suatu waktu anak bulan Syawal ditutupi hingga kami tidak dapat melihatnya. Kami pun di pagi harinya tetaplah berpuasa. Tiba-tiba masa petang tu datanglah satu kafilah dan bersaksi di hadapan Rasulullah SAW bahawa mereka melihat bulan anak bulan lah pada malam semalam. Ketika itu Rasulullah SAW menyuruh kaum muslimin supaya berbuka dan pergi solat hari raya keesokan harinya. Hadis ini riwayat oleh Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Maka berdasarkan hadis ini, di kalangan ulama berpendapat kata diqada untuk esok. Siapa yang tak solat, tak sempat solat hari raya hari ini, tak kiralah dengan sebab apa-apa, mungkin dia tak sempat, dia tertidur ke apa semua sekali, maka diganti dengan esok. Maka esok dia solat hari raya lah, esok dia sore. Gitu. Kemudian kena ingat, hari raya ni hari yang bergembira. Hari yang mana kita semua sekali bermain, bergembira. Maka tidak ada masalah kita ada
bersyair, bernyanyi-nyanyi sama-sama pokok kita, sama-sama kita lah. Jangan pula hiburan tu dengan habis panggil jiran-jiran tetangga pula. Kita di kalangan ahli keluarga kita. Tidak mengapa kita meraih-raih dengan kita bernyanyi-nyanyi pada pagi hari raya. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah walahum yawman yal'abuna fihima. Faqal qad abada dalakumullahu ta'ala bihima khairan minhuma yaumal fitri wal adha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, yang mana masa itu ada 2 hari yang mana orang-orang Ansar ketika itu bermain-main pada kedua hari itu. Maka Nabi SAW berkata, Allah Ta'ala sudah tukar waktu bermain itu dengan yang baik, lebih baik daripada kedua hari itu. Iaitu hari Aidil Fitri dan hari Aidil Adha. Ini yang seperti mana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Dan ada juga hadis yang riwayat Bukhari dan sebagainya. Aisyah masa tu bermain-main, Aisyah masa tu melihat sahabat-sahabat bermain-main lembing lah pada hari raya. Mana masa hari ni, hari yang mana saling bersukaria. Dalam hadis lain pula riwayat Muslim ada mengatakan bernyanyi-nyanyi. Ada pada satu hari raya Abu Bakar masuk ke tempat kami. Padahal di sisi kami ada 2 orang hamba sahaya perempuan yang menyanyikan syair-syair mengenai peristiwa perang Bu'ah. Di mana ramai tokoh-tokoh daripada kedua suku Aus dan Khazraj yang mati terbunuh. Melihat itu Abu Bakar berkata, wahai para hamba Allah, bukankah ini nyanyian syaitan? Perkataan ini diulang hingga 3 kali. Kemudian sabda Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, setiap kaum mempunyai hari raya dan hari ini adalah hari raya kita. Maka hari raya kita boleh je bernyanyi-nyanyi ke apa-apa, tidak mengapa. Tapi selain pada hari raya tidak boleh lah. Tapi mana hari raya kita nak menyanyi-nyanyi lagu raya ke apa-apa, tidak ada masalah. Cuma di kalangan ulama yang menyebut pasal hari raya, menyanyi hari lagu raya apa semua sekalipun, ada di kalangan ulama mengatakan tidak boleh terus. Kenapa? Kerana dengan dibenarkan ini menyebabkan orang awam mungkin akan buat lebih lagi. Bila dibuka pintu ini menyebabkan di kalangan orang awam akan buat perkara itu akan jadi lebih-lebih lagi. Tetapi saya berpendapat kata benda ini bila dibenarkan maka kita kena bagi tahu kepada orang awam secara jelas bahawasanya yang ada yang jelas kata ada, maka ada lah, kan? Maka tidak mengapanya untuk bermain-main, nak bernyanyi-nyanyi pada ketika ini. Jadi habislah situ, sampai di sini saja untuk kelas kita hari ini, untuk bulan inilah ya, kita habis sampai sini saja. InsyaAllah kita sambung selepas perayaan lah pula. InsyaAllah. Cuma tadi saya ada sentuh sikit, takut tak faham lagi mana antara takbir itu saja yang perlu diambil berat lah. Yang takbir itu tidak dibacakan sebarang apa-apa. Itu pendapat yang sahih dalam perkara itu. Tidak ada sebarang bacaan pada takbir-takbir. Di antara takbir-takbir itu tidak diselangi dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, tidak diselangi. Walaupun di kalangan ulama-ulama mazhab ada mengatakan baguslah kalau ucap benda ni. Dari segi zahir memanglah nampak bagus, tetapi sanad untuk kita sandarkan perkara itu tidak kuat. Maka pendapat daripada Imam Malik, Imam Abu Hanifah dalam perkara ini lebih sahih, lebih kuatlah, kerana mereka berpegang kata tidak ada sebarang bacaan antara takbir-takbir itu. Itu saja yang kena perlu diperhatikanlah ketika takbir masa takbir 7 kali takbir dan 5 kali takbir pada rakaat pertama dan rakaat kedua 5 kali takbir. Itu je yang kita kena perhatikan, yang itu tidak ada sebarang bacaan. Maka macam mana? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu ya kita baca. Tidak dibaca Allahu akbar lama, Allahu akbar lama, tidak lama lah. Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Barulah kita baca. Gitulah cara dia. Sampai di sini dulu. InsyaAllah kita sambung selepas pada raya insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.